5 dekad berlalu, rakyat Malaysia mengukuh tekad memupuk semangat muhibah dan perpaduan. Kami, rakyat Malaysia, berikrar Pembentukannya mengikut acuan rakyat Malaysia hasil perundingan Majlis Gerakan Negara Makeran bagi mewujudkan sebuah negara bangsa yang harmoni. Rukun negara menyatukan kita semua untuk Malaysia yang maju dan progresif. Ganapati Kronologi 2021. Pada 24 Februari 2021, Ganapati telah ditahan sehingga 8 Mac 2021 di bawah satu perintah reman 13 hari oleh mahkamah yang kononnya dilakukan oleh abang beliau seperti rompakan gudang tilam, merampas kenderaan dan pergaduhan. Pada 8 Mac, Ganapati yang sememangnya menghidapi penyakit kencing manis dan juga penyakit jantung telah dikejarkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Selayang dalam keadaan kritikal dengan kaki mendiang, lebam dan berdarah. Namun, pada 7 Mac, Ganapati telah pun didapati tidak terlibat dalam sebarang salah laku. 11 Mac, IPD Gombak telah menerima laporan daripada Ibu Mangsa. Ganapati telah membuka kertas siasatan mengatakan bahawa Mangsa telah dipukul semasa dalam tahanan sehingga menyebabkan kakinya terpaksa dipotong. Pada ketika itu, pelaporan polis dibuat oleh seorang pengadu iaitu Ibu Mangsa sendiri 3 hari selepas Mangsa dimasukkan ke dalam hospital. Akhirnya, pada 18 April 2021, Mangsa telah disahkan meninggal dunia di ward ICU Hospital Selayang setelah dirawat selama 43 hari mulai 13 Mac. Ekoran pada itu, setelah pihak polis mendapat tahu Mangsa telah meninggal dunia, pihak polis telah membuat permohonan untuk melakukan bedah siasat termasuk kaki yang telah dipotong bagi menentukan sebab kematian tersebut. Persoalannya, di manakah sikap toleransi masyarakat antara berbilang kaum? Siapakah punca dan bertanggungjawab ke atas kematian A. Ganapati? Adakah Malaysia mampu memperkukuhkan sifat perpaduan tidak mengira warna kulit dan kepercayaan masing-masing? Antara kesan yang boleh berlaku ialah wujudnya sifat seseorang yang gagal menghormati kepelbagaian agama. Negara yang tidak menghormati kepelbagaian agama dan kebebasan mengamalkan kepercayaan mengikut tradisi masing-masing bakal berdepan konflik. Sebahagian kalangan masyarakat tidak mempunyai sensitiviti terhadap agama lain. Malah, kalangan ini begitu megah di media sosial, membuat pelbagai kritikan tanpa memikirkan kesan kepada golongan yang dihina. Selain itu, ianya mampu mewujudkan masalah perpaduan. Faktor ini disebabkan masyarakat kurang mengenali dan memahami kaum yang mempunyai adat resam, bahasa, kesenian dan budaya yang berbeza. Sikap ini menguatkan perasaan buruk sangka dalam kalangan masyarakat serta menghalang pergaulan baik sesama mereka. Malah, perbezaan politik juga mampu menimbulkan syak wang sangka antara kumpulan parti politik kerana setiap kumpulan hanya memperjuangkan hak dan kepentingan kumpulan tertentu sahaja. Di samping itu, rakyat boleh hilang nilai-nilai murni dan jati diri dalam diri masing-masing. Masyarakat kurang diterapkan dengan nilai-nilai murni adalah sebab mengapa berlakunya kes jenayah yang melanggar undang-undang negara. Tingkah laku yang negatif menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dan akan membawa impak negatif bagi generasi yang akan datang. Kesan-kesan tersebut terjadi adalah disebabkan rakyat Malaysia gagal untuk menghayati rukun negara dan mengambil mudah nilai-nilai murni yang diterapkan dalam rukun negara. Rukun negara bukan hanya untuk dihafal dan dilafazkan melalui ikrar, tetapi kepentingan dan nilai-nilai murni tersebut adalah penting bagi melahirkan masyarakat yang majmuk, harmoni dan menghormati antara satu sama lain, tidak mengira warna kulit dan kepercayaan masing-masing. Menggunakan nama yang menyentuh sensitiviti agama. Pakatan Pembangkang mengejek dan mempersenda Raja-Raja Melayu untuk golongan Bumi Putra, iaitu dengan mengambil equity daripada golongan non-Bumi Putra. Sebelum berlaku perselisihan faham dengan 5 lelaki sehingga mencetuskan pergaduhan. Dan kumpulan perusuh telah bertindak membakar sejumlah kenderaan dan merosakkan harta benda. Kesudahannya, setiap anggota masyarakat seharusnya mengambil peranan bagi menghayati prinsip rukun negara agar perpaduan dan keselamatan di negara ini sentiasa terjaga. Rukun negara amat perlu dihayati bagi mendidik jiwa rakyat Malaysia ke arah semangat patriotisme.